Assalamualaikum, saya Hasrul Izzuddin dari Kumpulan 5 akan menyambung pembentangan slide yang bertajuk implikasi isu ketidaksamaan akibat pelbagai sosio-budaya dari aspek bahasa dan struktur sosial dan peranan guru progresif bagi mengatasinya. Bagi isi yang keempat ialah aspek struktur sosial, diskriminasi antara murid dari kawasan pedalaman dan bandar. Maksud pedalaman ialah daerah yang jauh dari pantai yang terletak di ceruk pelosok atau di hulu negeri. Hulu. Maksud bandar ialah tempat atau pusat yang ramai penduduknya dan terdapat banyak urusan dan perniagaan dijalankan. Kota yang pembangunannya dirancang secara sistematik, dihiasi dengan taman rekreasi awam dan pokok yang subur serta dilengkapi dengan kemudahan jalan raya yang lebar. Ketidaksamaan sosial budaya di Malaysia antara murid pedalaman dan bandar memberi kesan yang besar kepada bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa implikasi utama yang timbul dari perbezaan ini. Pencapaian pendidikan, infrastruktur pendidikan sekolah di kawasan pedalaman mungkin tidak dilengkapi dengan kemudahan pendidikan yang mencukupi seperti perpustakaan, makmal-makmal dan komputer. Ini boleh menghadkan pengalaman pembelajaran murid ini. Pengangkutan, murid dari kawasan pedalaman mungkin menghadapi kesukaran untuk pengangkutan ke sekolah, terutamanya jika sekolah itu jauh dari tempat tinggal mereka. Kualiti pengajaran dan pembelajaran. Kelayakan guru sekolah di kawasan pedalaman mungkin mendapati sukar untuk menarik guru yang berkelayakan tinggi, mengakibatkan kekurangan pengajaran dan yang berkesan dan kurang memahami keperluan khas murid ini. Bahasa pengantar murid dari kawasan pedalaman mungkin mempunyai bahasa ibunda yang berbeza daripada bahasa pengantar di sekolah, menyebabkan sukar untuk memahami pembelajaran. Kemiskinan dan pendidikan. Tahap kemiskinan keluarga di kawasan pedalaman cenderung mempunyai tahap pendapatan yang lebih rendah. Ini mungkin menghalang keupayaan mereka untuk menyediakan bekalan sekolah, buku atau bahan pembelajaran lain untuk anak-anak mereka. Kurang sokongan keluarga, setengah keluarga mungkin tidak mempunyai pengetahuan untuk pemahaman tentang kepentingan pendidikan yang boleh mengurangkan motivasi murid untuk belajar. Pendidikan kesejahteraan emosi. Ketidakstabilan sosial dan ekonomi, semua murid dari rumah tangga yang tidak stabil dari segi sosial dan ekonomi mungkin mengalami tekanan emosi yang boleh mengganggu tumpuan mereka dalam pembelajaran. Peluang pendidikan tinggi. Akses ke pengajian tinggi, murid dari kawasan pedalaman mungkin mempunyai peluang terhad untuk melanjutkan pembelajaran di peringkat pengajian lebih tinggi disebabkan faktor kewangan dan kekurangan akses kepada maklumat tentang beasiswa dan bantuan pendidikan. Pendidikan pelbagai budaya, kurang pemahaman antara budaya. Murid dari kawasan pedalaman mungkin mempunyai sedikit pengalaman dan dalam berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeza, menghalang pemahaman antara budaya yang penting dalam masyarakat berbilang budaya di Malaysia. Berikut adalah beberapa peranan guru progresif dalam menangani isu tersebut. Yang pertama, memahami keperluan individu. Guru progresif mesti memahami keperluan dan latar belakang setiap murid dengan mendengarnya dengan penuh perhatian. Mereka mesti sedar akan cabaran yang dihadapi oleh murid dari pedalaman dan bandar serta merangka strategi pembelajaran yang sesuai dengan keperluan mereka. Yang kedua,
pengajaran berbeza. Guru progresif menggunakan pendekatan pengajaran berbeza, bermakna mereka membangunkan strategi mengajar yang disesuaikan dengan tahap keupayaan dan keperluan individu murid. Mereka memberi sokongan tambahan kepada murid yang memerlukan bantuan tambahan, termasuk mereka dari kawasan pedalaman yang mempunyai akses terhad kepada pendidikan awal. Yang ketiga, menghargai kepelbagaian budaya. Guru progresif memahami dan menghargai pelbagai budaya murid mereka. Mereka merancang aktiviti pembelajaran yang meraihkan budaya dan tradisi murid, mewujudkan rasa bangga dan keyakinan diri di kalangan mereka. Yang keempat, memudahkan kerjasama antara murid. Guru progresif membangunkan aktiviti kolaboratif di dalam bilik darjah. Mereka menggalakkan kerjasama antara murid dan dari latar belakang yang berbeza, membantu mereka belajar antara satu sama lain dan menghargai perbezaan mereka. Yang kelima, melibatkan ibu bapa dan komuniti. Guru progresif bukan sahaja bekerjasama dengan murid, tapi juga melibatkan ibu bapa dan komuniti dalam proses pembelajaran. Mereka kerap mengadakan perjumpaan ibu bapa dengan guru dan melibatkan mereka dalam menyokong pendidikan anak-anak mereka. Yang keenam, pendidikan anti-diskriminasi. Guru progresif berfungsi sebagai teladan yang mengajar nilai keterangkuman, menghormati perbezaan dan keadilan. Mereka menyatu padukan pembelajaran anti-diskriminasi ke dalam kurikulum mereka, membantu murid memahami kepentingan menghormati dan menyokong satu sama lain. Yang ketujuh, memperkasakan murid. Guru progresif memperkasakan murid untuk mengatasi halangan dan diskriminasi. Mereka memberikan mereka kemahiran sosial dan emosi, membina keyakinan diri dan memberi mereka suatu cara untuk menghadapi situasi diskriminasi dengan lebih bersedia. Yang ke-8, penilaian tidak memihak. Guru progresif menjalankan penilaian tanpa berat sebelah, memastikan penilaian dan maklum balas diberikan berdasarkan pencapaian dan potensi sebenar murid, bukan latar belakang sosial atau geografi mereka. Sebagai penutup pembentangan ini, sudilah saya untuk menyimpulkan bahawa isu ketidaksamaan sosio-budaya di Malaysia, khususnya dalam konteks bahasa dan struktur sosial, memberi impak besar kepada bidang pendidikan. Implikasi ketidaksamaan ini akan mengakibatkan kesan negatif kepada murid di sekolah. Oleh itu, penyelesaian holistik dan inklusif yang amat diperlukan untuk memastikan pendidikan berkualiti boleh diakses oleh semua rakyat tanpa mengira latar belakang sosial, etnik atau bahasa mereka. Kepentingan pendidikan sebagai asas pembinaan negara tidak boleh diabaikan. Justru kerajaan, institusi pendidikan, guru, ibu bapa dan masyarakat perlu bersama-sama memainkan peranan aktif dalam mengatasi isu dialek, penguasaan kuasa kata, pengasingan murid latar belakang etnik dan lokaliti dan lain-lain lagi. Inisiatif yang merangkumi pelaburan dalam kemudahan pendidikan, latihan guru berkualiti dan membangunkan kurikulum inklusif boleh membantu menangani ketidaksamaan ini. Selain itu, pendekatan yang mengukuhkan identiti budaya dan bahasa tempatan dalam pembelajaran dapat membantu mengurangkan jurang pemahaman dan pencapaian akademik. Dengan kerjasama ini, Malaysia dapat mencapai matlamat pendidikan yang adil
yang sama. Ini bukan sahaja memberi peluang yang sama kepada semua kanak-kanak untuk belajar dan berkembang, tetapi juga akan mengurangkan kepelbagaian sebagai aset dan kekuatan negara Malaysia. Dalam menangani isu ketidaksamaan sosial budaya, pendidikan boleh menjadi tunggak utama untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil dan harmoni.